Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat ke-5 ke-6 surah As-Saff. Bagi mereka memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang ke-9, muka surat 548. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi ma tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wa idz qala عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku sedang kamu mengetahui bahawa aku adalah utusan Allah kepadamu? Maka tak kala mereka berpaling dari kebenaran, Allah malingkan hati mereka dan Allah tidak beri petunjuk pada kaum yang fasik. Dan ingatlah ketika Isa putera Maryam berkata, hai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, iaitu Taurat, dan beri khabar gembira tentang datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan bawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Dalam kuliah lalu saya telah terangkan kepada tuan-tuan dapatan kajian yang dikemukakan sebagai contohnya dalam tafsir Fathul Bayan, demikian juga dalam Tahrir Tanwir, dan ada juga disebut dalam kitab Mafatihul Ghaib oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tafsir beliau yang namanya Tafsir Kabir itu juga membawakan bukti bagaimana dalam kitab Injil contohnya dikemukakan disebut tentang yang telah saya nyatakan pada tuan-tuan ini namanya Parakalit atau Paraklitus yang disebut sebagai Kathiru Al-Hamdi oleh Dr. Carlonino. Ditanya oleh Syekh Dr. Abdul Wahab dan pengarang kitab yang terkemuka dalam tafsirnya dan juga dalam kisah-kisah Anbiya yang pernah saya nyatakan sebelum ini. Jadi apa yang dapat kita lihat dalam penggunaan perkataan Quran, sekali lagi ditekankan, iaitu bila Allah SWT membawakan kisah Nabi Musa, Allah menyatakan waqad ta'lamun. Qad ini kalau kita lihat dari sudut bahasa Arab, ni ada perbezaan di antara penggunaan bahasa Al-Quran dengan bahasa Arab. Dalam tafsir Kasyaf sebagai contohnya, qad yang datang dalam ayat Quran itu merujuk kepada satu ta'kid, iaitu mempertegaskan. Kerana kalau kita guna dalam bahasa Arab pertuturan luar Quran, qad yang diikuti dengan fi'il mudhari, maka dia ni membawa makna taqlil, iaitu merujuk kepada satu benda yang tidak pasti. Kalau sebut sebagai contohnya qad ta'lamun, berbeza daripada qad alimtum. Kalau kata qad alimtum, kamu pasti telah tahu kan. Tapi kalau sebut qad ta'lamun, mungkin kamu faham, mungkin kamu tak faham, mungkin kamu tahu, mungkin kamu tak tahu. Iaitu perkataan qad yang diikuti dengan fi'il mudhari kalau dalam versi Al-Quran itu merujuk kepada keyakinan, satu benda yang pasti. Kata Zamakhsyari dalam tafsir Kasyaf, utamanya dalam ayat ini kerana Bani Israel telah pun meyakini, terbukti di hadapan mereka berbagai-bagai mukjizat yang dikemukakan oleh Nabi Musa AS. Tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular, makan ular-ular yang ditunjukkan oleh ahli-ahli sihir Fir'aun itu. Tongkat itu juga mengetuk laut hingga terbuka dan mudahkan mereka untuk pergerakan perpindahan dari bumi Mesir itu menuju ke Sinai dan seterusnya untuk memasuki Baitul Maqdis mengikut kehendak perintah Allah SWT yang dilambatkan prosesnya itu kerana keingkaran mereka. Dan tongkat itu juga digunakan untuk mengetuk batu hingga famfajar min husnata asyrata aina, terbit daripadanya air untuk minuman Bani Israel ketika mereka dalam kehausan. Ini adalah satu benda yang pasti, mereka telah melihat. Jadi perkataan waqad ta'lamun di sini kata Zamakhsyari dan tafsirnya, maka ia merujuk kepada takkid, bukannya taklil. Dari sudut bahasa ada perbezaan antara penggunaan Quran dengan penggunaan di luar Quran, bahasa Arab ini. Cuma Tahir Ibn Ashur, beliau memberikan pandangan beza. Kita akan melihat pandangan beliau kemukakan Tahrir Tanwir itu perlu untuk kita baca, kerana ia banyak apa yang dikemukakan itu berada di luar kotak pemikiran. Iaitu kata beliau, qad ini bil mudhari huna didalala ala anna
anna ilmahum bidzalika mujaddad bitajaddudil ayat wal wahyi. Jadi perkataan kad yang digunakan oleh Allah di sini menunjuk kepada ilmunya atau pengetahuannya Bani Israel terhadap mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam itu bersifat tajaddud. Maknanya setiap hari ada perkara baru yang ditunjukkan oleh Nabi Allah ini. Maka itu sepatutnya menambah lagi keyakinan mereka terhadap Nabi Musa, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu perbezaan pandangan dikemukakan oleh Ibn Ashur berkenaan penggunaan perkataan qad ta'lamun di sini. Begitu juga kalau kita lihat dalam surah Al-Ahzab ayat ke-18, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Jadi qad ini dalam bahasa Al-Quran dia merujuk pada takkid seperti ini nyatakan tadi. Cuma dalam konteks penceritaan Nabi Musa ni dia merujuk kepada tiap hari ada tajaddud, ada benda-benda baru yang dipersaksikan, dipertontonkan kepada mereka yang sepatutnya menambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini terkandung satu gambaran betapa jahilnya, bodohnya mereka bila mereka mutabalikkan persoalan, bukan untuk menghormati dan memuliakan utusan Allah itu, tapi untuk menyakitinya. Kerana dia telah terangkan dalam kuliah yang terdahulu bagaimana golongan Bani Israel Yahudi ini bersama Nabi Musa telah pun memberikan kepada baginda berbagai-bagai tuhmahan, fitnah, bahkan seperti yang disebut sebelum itu Qarun yang mempunyai kaitan dengan Nabi Musa AS sama ada sepupu atau bapa saudaranya yang telah pun didoakan untuk menjadi kaya, telah melontar fitnah kepada Nabi Musa dengan mengatakan beliau ni bersekedudukan dengan perempuan pelacur sehingga perempuan itu hamil sebagai fitnah. Berbagai fitnah yang ditujukan kepada Nabi Musa AS. Dan kita juga melihat bagaimana telah pun dituduh Nabi Musa ni kena penyakit hernia bil udrah. Udrah ni dalam bahasa Arab merujuk kepada intifakh al-khisatain, iaitu merujuk kepada bahagian angin pasang yang berlaku kepada Nabi Musa sehingga baginda tidak memiliki zuriat sebagai contoh. Ini persamaan-persamaan yang berlaku kepada Nabi Musa AS yang sebutan namanya dalam Quran itu lebih pada 120 tempat atau mungkin pada 136 tempat, kerana persamaan yang banyak di antara Nabi Allah ini dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah dilontar dengan nama Al-Abtar sehingga Allah menurunkan surah namanya Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka Nabi dipanggil dengan nama Al-Abtar oleh Abu Lahab sebagai satu kejian, satu celaan ataupun satu penghinaan buat Nabi SAW, sebagaimana Bani Israel telah memanggil Nabi Musa dengan nama Udrah. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, dapat kita lihat bagaimana jahatnya sikap kaum Yahudi ini sehingga Allah Ta'ala membawakan kisah mereka. Jangan sampai umat Islam yang minta kepada Nabi supaya ditunjukkan bab yang paling utama dalam beramal saleh, lalu ditunjukkan kepada mereka jihad, mereka menolaknya. Jangan jadi seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Nabi Musa AS supaya pergi berjihad dengan Allah, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah engkau wahai Musa bersama dengan Tuhanmu, engkau berdua kan dah cukup kuat, kami tunggu je lah kat sini sehingga kemenangan datang pada kami. Maka sebab itulah Allah menyatakan falamma zagu, bila mereka paling kepada kebenaran, petunjuk daripada Musa itu dengan sikap menyakitinya, azaghallahu qulubahum, Allah memalingkan mereka daripada petunjuk dan daripada menerima kebenaran. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberi taufik kepada kaum yang fasik, yang kafir, yang keluar dari jalan ketaatan, yang tidak mahu memahami kebenaran hidayah yang dibawa. Kemudian Allah Ta'ala membawakan kepada Nabi kita SAW untuk dibacakan kisah Nabi Isa AS. Walamma ja'ahum bil bayinat, ketika datangnya Muhammad ataupun Ahmad ataupun Muqaffa ini membawa kepada manusia hidayah dengan berbagai bukti, tanda, mukjizat, qalu hadha sihrun mubin, mereka berkata ini merupakan sihir yang nyata. Untuk tuan-tuan, perkataan sihir ini disebut dalam Quran sebanyak 60 kali, sebanyak bilangan fitnah. Maknanya sihir ni satu benda yang mengakibatkan manusia pecah belah, suami isteri bercerai-berai, kejahatan berlaku sama manusia. Maka mereka sudah tidak ada lagi senjata nak ditujukan kepada Nabi SAW, maka mereka mengatakan bahawa Nabi itu pembawa sihir, iaitu satu yang mendatangkan kekacauan, mendatangkan fitnah. Kita kena faham dalam Quran perkataan fitnah bukan merujuk kepada tuduhan yang membawa kepada perpecahan, kejahatan. Itu dipanggil sebagai buhtan dalam bahasa Arab. Ada orang di salah tafsir Quran mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Tak ada seorang pun di kalangan para ulama Islam yang mengatakan fitnah itu dalam arti kata yang kita faham dalam bahasa Melayu, yang merujuk kepada tuduhan. Kerana tuduhan itu satu bahagian daripada fitnah itu sendiri. Fitnah ni mesti kita fahami dalam konteks yang lebih luas. Ia apa sahaja kejahatan yang berlaku, pembunuhan, penganiayaan, perampasan hak, penganiayaan kepada orang, maka itu dipanggil dalam Islam sebagai fitnah. Samalah seperti di kalangan kita yang mentafsirkan Haji Akbar. Apa makna Haji Akbar? Haji Akbar dikatakan haji yang wukufnya jatuh pada hari Jumaat. Ini pendapat tidak pernah dikatakan oleh seorang pun daripada ulama Islam. Haji Akbar adalah merujuk kepada haji keseluruhannya. Jangan dinisbahkan asal hari Jumaat berlaku wukuf maka itu dipanggil Haji Akbar. Tidak, ini satu kesilapan. Haji Akbar merujuk ke ibadah haji yang dilakukan, tak kira lah wukufnya jatuh pada Isnin ke, Ahad ke, Sabtu ke, Selasa ke. Tidak. Satu perkara yang dimaksudkan dengan Haji Akbar iaitu wukuf itu sendiri, Haji Akbar. Ataupun
ibadah haji itu keseluruhan dipanggil sebagai haji akbar. Jangan ada di kalangan kita mengatakan haji akbar itu merujuk pada kelebihan wukufnya jatuh pada hari Jumaat. Ini adalah pendapat orang awam yang tidak tepat. Memang hari Jumaat punya kelebihan, tetapi kelebihan hari Jumaat itu mesti diasingkan daripada kelebihan wukuf, di mana orang pergi menunaikan ibadah haji telah mengeluarkan belanja yang besar, telah menggunakan berbagai kesempatan yang ada, tenaga yang dikeluarkan. Jadi dalam konteks ayat ini, kalau kita perhatikan bahawa apa yang disebut dalam ja'ahum bil bayyinah, bila datangnya Nabi SAW bawa bagai-bagai bukti, mereka mengatakan ini merupakan haza sihrun mubin, sihir yang nyata. Tadi saya nyatakan bahawa penggunaan penyebutan perkataan sihir sebanyak perkataan fitnah dalam Quran, kerana sihir ini implikasinya adalah buruk sebagaimana buruknya fitnah yang berlaku dalam kehidupan manusia, iaitu kacauan, kejahatan, kezaliman, penganiayaan, sama banyak bilangan sebutannya. Seterusnya pada ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man adzalam mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam wallahu la yahdi al-qauma adh-dhalimin yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada mereka yang mengada-ngadakan pembohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada Islam, dan Allah tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Mereka hendak memadamkan cahaya, iaitu agama Allah, dengan mulut, iaitu ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah telah menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Dialah yang mengutuskan rasulnya dengan bawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Jadi dalam ayat ini kita dapat lihat satu bab daripada balaghah, yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Ini namanya isti'arah, iaitu golongan musuh Islam ini cuba untuk melenyapkan agama, yang aktiviti mereka ni disamakan dengan orang yang ingin memadamkan matahari dengan mulutnya. Apakah mungkin? Jadi nur Allah yang disebut di sini, nurullah, iaitu cahaya Allah, ini merujuk kepada Islam, Al-Quran, Nabi SAW, seperti disebut oleh Imam Fakhruddin Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Jadi usaha mereka ni memang merupakan usaha yang tidak akan berhasil. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan pembohongan? Dalam bahasa Arab, kalau kita lihat perkataan kadhib, itu berbeza daripada perkataan iftira. Bahawa kadhib ini berarti mengikuti satu pembohongan yang diimitate, diambil, dicontohi daripada orang-orang lain. Ini namanya kadhib. Tapi kalau iftira ini, dia firia ataupun iftira, dia merujuk kepada satu perkara yang mereka ada-adakan. Jadi ayat ni menyatakan siapa yang lebih aniaya dan derhaka daripada mereka itu, dan siapa pula yang lebih aniaya dan derhaka daripada golongan yang sengaja mengada-ngadakan dusta atas nama Allah, iaitu menyatakan bahawa Islam bukan bersumber daripada Allah, sedangkan dia diseru oleh siapa pun kepada agama Islam yang disampaikan oleh para Nabi, khasnya Nabi Muhammad SAW, yang isinya adalah penyerahan diri kepada Allah. Tidak ada yang lebih aniaya daripadanya. Kerana itu Allah tidak memberi petunjuk dan Allah tidak memberi kepada mereka ni kebaikan, iaitu tak ada kemampuan untuk melaksanakan ajaran kebenaran dan juga kebaikan. Jadi bila dinyatakan di sini Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim, yang solid kezaliman dan penderhakaan mereka. Mereka yang menolak ajakan kepada Islam secara terus-menerus ni, mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Islam yang dipancarkan oleh Allah dengan mulut mereka, iaitu dengan lidah mereka. Mereka membuat pembohongan, mengada-ngadakan cerita yang tidak benar, sedang Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir benci dan berusaha untuk memadamkan cahaya itu. Betapa orang yang digambarkan dalam ayat ini, mereka tidak merupakan orang yang zalim. Mereka ni menolak kebenaran yang demikian jelas, menempatkan Rasul bukan pada tempatnya yang sebenarnya, dengan menuduh baginda ni sebagai ahli sihir, pembohong dan sebagainya. Jadi samping itu mereka juga menganiaya diri mereka sendiri kerana menolak tanpa berfikir, yang mana menjerumuskan mereka kepada kebinasaan dunia dan juga akhirat. Demikian juga kalau kita lihat kezaliman Bani Israel ini terhadap Islam digambarkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man adzlamu mimman katama syahadatan 'indahu minallah. Siapakah yang lebih zalim daripada mereka yang menyembunyikan syahadah daripada Allah yang ada padanya? Jadi mengada-ngadakan yang dinyatakan oleh Allah di sini, iftira, mengada-ngadakan, yang merupakan satu kezaliman yang jelas diakui oleh akal yang sihat dan ditegaskan oleh risalah ataupun agama yang diutuskan. Jadi besarnya kezaliman ni selari dengan besarnya apa perbuatan zalim tersebut. Kerana kalau kezaliman tertuju kepada Allah, tentulah ia merupakan satu kezaliman yang paling besar. Kerana itu ayat ni menegaskan dengan gaya bertanya, mengandungi kecaman bahawa tiada satu pun yang lebih zalim daripada apa yang dibicarakan. Dan seterusnya ayat ni menggambarkan tentang usaha musuh-musuh Islam untuk memadamkan cahaya Allah ni. Dan sebutan cahaya ni pun kata Imam Fakhruddin Razi, nahu yadullu ala ului sya'nihi wa 'azamati burhan
makanihi wa dzalika liwajhaini, bahawa menunjukkan keberadaan Islam ini di mana tempat dan dunia mendapat sambutan seperti cahaya matahari yang menyinari waktu siang ataupun bulan yang menangi waktu gelapnya malam, kerana disifatkan sebagai nur. Nur ni berada di tempat yang tinggi. Bagaimana mungkin manusia menolak sedangkan satu dunia menyaksikan terangnya cahaya itu? Jadi demikianlah Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis sahih riwayat Ahmad Musnadnya bahawa bu'istu ilal ahmar wal aswad, aku ni dibangkitkan kepada orang yang berwarna merah, warna hitam. Maknanya merah ni menunjuk pada putih lah, maknanya satu yang terang, yang menarik, dan juga apa sahaja bangsa yang ada di bumi ini akan melihat kebenaran Islam itu terpampang. Kerana itu dalam tafsir Kasyaf mengatakan bahawa mutim yang Allah gunakan di sini, mutimu nurihi, iaitu menunjukkan kepada kebenarannya. Agama Allah ni merujuk kepada tiga perkara, sama ada merujuk kepada agama Allah itu Islam ataupun Al-Quran, ataupun merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya akan menjadi nampak terang di hadapan manusia tanpa tersembunyi langsung. Ya annahu yadhhar alaihim min al-athar, dia akan nampak kepada manusia. Dan tuan-tuan, kaitan kepada ayat yang lalu, saya nak bawa kepada tuan-tuan kisah yang menarik dikemukakan dalam Syama'il Muhammadiyah. Antara yang menarik boleh tuan rujuk contohnya kitab Kenali Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti dalam kuliah akan datang saya akan huraikan kaitan terangnya cahaya Nabi ini, sampai siapa yang mengkaji pasti akan menemuinya. Macam kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah berjalan jauh sehingga diperhambakan untuk mencari kebenaran Islam, yang nampak pada Nabi SAW suatu kedatangan baginda ke kota Madinah, iaitu melihat tanda kenabian yang terletak di antara dua bahu Nabi. Tanda tersebut terbonjol seperti telur burung merpati. InsyaAllah kita akan lihat kali ini yang kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.